Lahil aliyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ni masih lagi berjumpa. 2 minggu dah tak berjumpa. Tak apalah, nantilah tengok apa. Kita fokus dulu. Jadi ni waktu sempurna Isra Mi'raj. Oh, telefon. Kita kata tak apalah, kita buka malam ni kitab Kifayatul Muhtaj. Kifayatul Muhtaj. Pada menyatakan bicara Isra dan Mi'raj bagi Nabi Sahibut Taji sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ma damatin nujum fil ibraj, telah menterjemah akan dia Maulana wa qudwatuna al-alamah ar-rabbani Al-Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani Kudusullah Ta'ala rahimah amin. Jadi malam ni saya bukakan kitab tentang Isra dan Mi'raj. Tahun lepas dah lalu dah kan. Ingat tak? Sikit ke banyak? Sikit. Bukan dah sampai tak sampai yang panggil apa panggil ya Allah. Ifrit kejar Nabi Muhammad ada tak? Ada? Tak nampak. Tak ada. Dan nak sambung ke mana? Ke nak mula balik? Mula balik ke nak ni? Mula balik. Tak apa, mula balik. Memang tak habis. Memang tak habis. Tak apalah. Tak apa. Belajar ni itu dah cerita dia. Nak lebih dah tahu rumah guru lah. Nak lebih kena mari rumah tu guru. Tak, bukan saya kata. Ni saya dulu. Saya macam ni lah cerita sikit lah. Saya dulu pun masa belajar dekat masjid je lah. Saya belajar kitab ni kat masjid-masjid je. Tapi rasa macam tak cukup. Kita ketuk. Bukan ketuk lah. Jumpa guru dulu. Cakap boleh tak nak belajar lebih. Bila nak belajar lebih ni kena pergi. Tu guru takkan duduk masjid 24 jam. Dia ada kat rumah. Jadi cerita dia apa? Pergilah rumah guru. Tu cerita dia tu. Boleh banyak. Belajar tu musyafah, maknanya berhadapan guru tu cepat sikit. Ramai-ramai ni ada yang dapat atau dapat tu kadang lambat sikit. Tapi gitulah cerita dia. Kalau nak lebih datang rumah dah. Datang rumah kecil kita. Jadi kita baca daripada mula boleh. Tak apa, kita baca laju sikit. Dah lagu dah 10 minit, kita laju sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi. Itu surah Al-Isra. Ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kumulai kitab ini dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani akan hamba-Nya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Tak bukan timah biasalah tu, saya lanjutkan sikit. Ini siapa yang tulis? Syekh Daud Al-Fatani. Kalau tanya siapa tulis, siapa yang menterjemahkan kitab Kifayatul Muhtaj, ialah Syekh Daud Al-Fatani. Dia ambil kitab besar, Syarah Ahmad Dardil. Syarah Ahmad Dardil tentang Isra Mi'raj juga. Dia ambil kumpul jadilah Kifayatul Muhtaj. Di kitab Arab ni. Segala puji bagi Allah yang memberi atas hamba-Nya dengan beberapa nikmat Allah yang tiada terhingga. Dan rahmat Allah dan salam atas mereka yang dijalankan pada malam dengan dia daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Siapa dia? Nabi Muhammad dan Jibril. Dan atas segala keluarganya dan segala sahabatnya, dan mempunyai beberapa kelebihan yang tiada dapat dihinggakan. Nabi ini manusia mulia. Nabi-nabi sebelum tu tak pernah ada Isra dan Mi'raj. Nabi-nabi sebelum tu tak ada sampai tahap ada dijalankan dan dinaikkan atas langit. Tak ada. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa?
Nabi Muhammad ni manusia paling mempunyai kelebihan di antara nabi-nabi yang lain. Dan Nabi Muhammad juga makhluk yang paling mulia, semulia-mulianya. Tak ada makhluk yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila sebut nama Nabi Muhammad kena berselawat atasnya. Faham? Tak kuat, dengar kuat sikit. Selawat dia kuat sikit. Tak bukan marah cakap. Dengar. Dan adapun kemudian daripada itu, maka inilah suatu taklid yang sedikit, mana ni sikit dia kata, pada menyatakan tiap-tiap daripada Isra' wal Mi'raj. Ni dah tulis satu kitab. Beberapa orang kata naskah lah ni kita kata. Tapi lengkap. Kalau dapat cari kitab apa ni? Kifayatul Muhtaj. Kalau dapat cari ada. Itu tebal lah. Bukan Kifayatul Muhtaj. Dia dah terjemah pun ada dalam Rumi. Telah menjadikan Allah Ta'ala semata-mata bagi zatnya yang maha mulia, lagi memberi manfaat bagi Allah, lagi memberi manfaat bagi yang menuntut akan dia pada hari kembali kepada Allah Ta'ala. Banyakkan doa, kita akan datang kembali pada Allah Ta'ala. Ingat, kita akan kembali kepada Allah. Jadi lengkapkan diri kita dengan akidah yang benar, akidah ahli sunnah wal jamaah, asyairah wal maturidiyah. Kalau minta belajar tauhid, sebut juga. Kena sebut juga. Kadang-kadang lupa 2 minggu sekali. Lupa, seminggu sekali lupa. Saya ngajar dekat tempat lain seminggu sekali lupa. 2 minggu sekali lagi. Tapi tak apalah. Belajar, yang penting belajar. Jadi benda tauhid ni diulang-ulang supaya kukuh hati kita kepada firman Allah Ta'ala. Sebaca Rumi tu Maha suci Tuhan yang menjalankan dengan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa yang kami berkatkan kelilingnya supaya kami perlihatkan dia beberapa tanda ajaib. Kudrah kami itu kembali pada Allah Ta'ala, bahawasanya iaitu amat mendengar dan amat melihat. Macam lagu pula. Yelah, tak apa, dengar je. Laju sikit Faidatun, ini satu faedah tersebut di dalam syarah Mi'raj Ghaiti bagi Syekh Qalyubi, tersebut di dalam hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, barang siapa membaca subhanallah 1000 kali pada tiap-tiap hari, baca subhanallah 1000 kali tiap-tiap hari, maka sungguhnya telah menebuskan dirinya daripada Allah. Tebus diri itu maknanya membebaskan diri pada azab Allah, yakni dimerdekakan dia daripada api neraka. Baca subhanallah 1000 kali, membebaskan diri daripada azab api neraka. Ada buat? Tak ada lagi. Nak buat malam ni. Tak apa, 1000 kali berapa lama? Subhanallah berapa lama? Tak nak test. Berapa minit? 15 minit je. Jangan risau, 15 minit. Buat pegang tasbih sikit. Baru nak bagi 15 minit, betul, tak tipu. 1 minit berapa lama? 1 minit tu dah boleh dapat 200 tu, 300. 100 lah. 100 boleh dapat seminit. Seminit lah. Subhanallah. Kan 60 minit. Kalau subhanallah kan laju lagi. 15 minit boleh. Cuba.
Sabdanya lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali pada tiap-tiap hari, diampunkan dosanya, dan jikalau ada ia seumpama buih di laut sekalipun. Kalau dibaca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi 100 kali, maka kata hadis Nabi SAW, kata Nabi SAW, diampunkan dosanya jikalau sebanyak buih di laut sekalipun. Buat apa? Senang je. Tapi gitulah lalai kita. Tuan kata orang kadang saya pun lupa juga. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya barang siapa mengucap tasbih akan Allah Ta'ala 100 kali pada pagi-pagi dan 100 kali pada petang-petang adalah seperti mereka yang mengerjakan 100 kali haji. Dan barang siapa yang mengucapkan Alhamdulillah seperti demikian itu adalah ia seperti mereka yang perang fisabilillah 100 perang. Baca tasbih. Tasbih apa? Subhanallah. Tadi alhamdulillah, subhanallah, subhanallah. Berapa kali? 100 kali seperti pergi haji. Apa dia? Alhamdulillah, alhamdulillah 100 kali seperti pergi berperang 100 kali. Kita dapat perang, baca je 100 kali. Susah ke berapa lama? 1 minit. 1 minit lebih, itulah sikit. Dan barang siapa mengucap tahlil la ilaha illallah seperti demikian itu 100 kali, adalah seperti mereka yang memerdekakan 100 sahaya, 100 hamba. Dibaca 100 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali, bebaskan hamba saya, pahala dia. Nah, tu dia. Kan susah dapat pahala, senang sangat. Kita sibuk. Tak, betul lah sibuk. Kita kata sedar. Macam kawan cerita cakap di sini. Dan barang siapa mengucap takbir Allahu Akbar seperti demikian itu, tiada didatangkan seorang daripada hari kiamat dengan seumpama barang yang didatangkan dengan dia, melainkan mereka yang mengucapkan seumpamanya atau lebih atasnya. Mana Allah Ta'ala berikan kemuliaan bagi orang yang bertakbir. Orang yang tak dapat, orang takbir je dapat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya barang siapa mengucap la ilaha illallah 70,000 kali, maka sungguhnya telah menebuskan dirinya daripada Allah. Maka nyatalah dengan beberapa hadis ini bahawa sayugia dikerjakan segala perkara yang tersebut itu kerana adalah hikayat daripada seorang muda. Ni cerita, ingat tak yang cerita dulu tu? Nak ulang balik tak? Ulang balik lah. Biasalah tu, ingat tak ingat, ulang-ulang tak ada masalah. Nanti balik boleh cerita kat isteri, suami. Kelebihan orang membaca la ilaha illallah 70,000 kali, itu menebuskan dia daripada azab kubur, menebuskan diri daripada azab api neraka. Ada cerita, ni cerita dia. Dan dihikayatkan daripada seorang muda daripada ahli kasyaf. Orang kasyaf, orang dapat lihat benda yang orang lain tak nampak, dibukakan hijab. Kasyafnya orang yang dibukakan hijabnya.
penglihatan dia, pendengaran dia. Dikerjakan segala perkara yang tersebut itu. Tadi. Dan dikayatkan daripada seorang muda, daripada ahli al-khasyaf. Mati ibu dia meninggal. Maka ia kerjakan panggilan tahlil bagi kematiannya ibunya, dan dihimpunkan beberapa manusia yang banyak, dan adalah pada mereka itu seorang syekh daripada ahli sufi. Ahli sufi ni orang yang mengamalkan ilmu tasawuf, tarikat dia. Ahli sufi nama dia, bukan saya sufi dia, bukan ahli. Mana pula ni? Maka tak kala berhimpun mereka itu, maka hasillah bagi orang yang muda itu berubah warnanya dan berteriak dan menyesal. Tiba-tiba tengah orang buat tahlil, dia bangun menjerit, berteriak, menangis. Maka ditanya oleh orang yang hasillah daripada demikian itu, tanya ni kenapa ni? Maka katanya, aku lihat ibuku senya telah dibawa ke neraka dan ia seksa di dalam neraka, dan adalah Syekh Sufi itu mendengar ia akan perkataannya itu, dan adalah baginya zikir yang disudah sediakan bagi dirinya 70,000. Nak ceritanya, tengah teriak, orang tanya ni kenapa ni, masalah apa ni, tiba-tiba teriak nangis ni. Dia kata dia nampak mak dia dibawa ke neraka dan disiksa ke dalam neraka. Lalu bila Syekh Sufi ni dengar, dia kata, aku dah sediakan untukku zikir 70,000 la ilaha illallah. Maka berkata ia pada dirinya, hai Tuhanku, bahawasanya telah aku sediakan zikir 70,000 bagi diriku, dan aku saksi akan dikau bahawasanya aku berikan zikir itu ke bagi ibu orang muda ini. Maka tiada selesai cerita hati Syekh itu, tak habis lagi nak selesai cakap habis tu. Dengan demikian hingga berdirilah orang muda itu, tertawa-tawa. Maka ditanya orang baginya, akan dia tanya ni kenapa pula tadi nangis sekarang ketawa. Maka berkata ia, telah aku lihat ibuku itu dikeluarkan daripada api neraka, dibawa ke syurga. Maka berkata Syekh itu, maka hasillah bagiku daripada dua faedah. Satu, sahih kasyafnya orang muda itu, dan kedua, sahih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu cerita dia. Cerita dia, bila nampak orang muda ni nangis, dihadiahkan la ilaha illallah 70,000 kali kepada mak orang muda ni. Bila dah hadiah, tak habis nak kata hadiah tu, tak habis lagi, maka ketawa orang muda ni. Sebab apa? Dia kata nampak mak dia dimasukkan ke syurga. Maka orang Syekh Sufi ni kata apa? Dua faedah aku dapat hari ni. Yang pertama, memang betul lah, budak muda ni, orang muda ni memang dia khasyaf, bukan main-main. Yang kedua, betul lah hadis Nabi SAW, barang siapa yang membacakan 70,000 kali la ilaha illallah, maka ditebuskan dia daripada azab api neraka. Ada amal tak ni? Dah setahun lepas dah bagi. Ada amal? InsyaAllah nampak macam amal ke. Dah 70,000 dah lepas dah. Apa bagus. Mana 70,000 kali bukan? Sekali je. Tapi takkan kita nak buat sekali. Betul tak? Kau boleh teruskan.
Kita buat 70,000 untuk diri kita. Boleh dia nak buat hadiah pada orang lain, kita dapat juga. Tapi nak tunjukkan dia, kita buat bukan semata-mata untuk mendapatkan manfaat, tapi juga nak menunjukkan kita ini adalah hamba bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa cerita tu? Oh jadi sambung lagi. Ni tak masuk di Isra Mi'raj, tak apa. Tak apa dah. Ha? 8 suku dah. Dah habis apa ni? tak masuk lagi ni. Tak apa, laju. Dah habis laju dah tu. Habis lagu dah ni. Dan lagi firman Allah Ta'ala, laju sikit ya. Demi bintang ketika apabila Mi'raj lagi hilang, tiada disesat taulan kamu itu daripada jalan yang sebenarnya, dan tiada jahil dan tertipu daya. Ini hadis apa? Ayat Al-Quran. Saya cepatkan sikit. Dan lagi sabda dan lagi firman Allah Ta'ala, dan tiada berkata ia dengan barang yang didatangkan kamu itu daripada hawa nafsunya, nyata tiada ia melainkan wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Lagi disambung, telah mengajarkan dia oleh malaikat yang sangat kuat, yakni mahir ilmunya atau dihafaznya, yang mempunyai keras dan kuat, itu Jibril alaihi salam. Maka tetap ia dan yaitu di Nabi, yaitu pada tepi langit yang tinggi, yaitu tempat terbit matahari, padahal atas rupanya yang khas asli yang dijadikan Allah Ta'ala akan dia, yaitu 600 sayapnya. Jibril ni, rupa Jibril ni Nabi lihat berapa kali. Antaranya semasa peristiwa Isra Mi'raj, Jibril jumpa Nabi dalam rupa yang sebenar. Macam mana rupa sebenar Jibril? Yaitu dia ada 600 sayapnya. Satu sayapnya itu kira-kira memenuhi di antara masyrik dan maghrib, timur dan barat. Satu sayap dia dah sampai timur dan barat, jauh memandang tersebut. Maka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi itu di bukit Jabal Nur. Maka lalu pingsan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika pertama Nabi jumpa mana? Jumpa di Jabal Nur. Nabi nampak pingsan. Ialah tiba-tiba nampak lembaga. Tak kata lembaga dia lain, nak tengok hantu dah pingsan. Ini cerita lagi dahsyat sebenarnya. Malaikat ni lagi dahsyat daripada hantu. Bukan dahsyat takut, maknanya kegerunan. Gerun. Kata cerita hantu tu bukan sebab hantu takut sangat, bukan sekadar bunyi dia kuat. Dan tu terkejut tu. Bukan sebab takut hantu tu, bunyi dia tu je takut. Kenapa? Tu je dah kaji dah, tak apa. Ya dia. Tapi ni betul ni. Nabi nampak Jibril tu dalam keadaan 600 sayap besar. Di antara masyrik dan maghrib, sayap dia pingsan Nabi. Maka lalu rebah, maka turun Jibril kepada Nabi, padahal ia kembalikan rupa seperti rupa manusia. Lepas habis itu kembali baliklah. Kemudian maka firman-Nya, maka menghampirkan Jibril itu kepada Nabi, maka bertambah hampirnya, maka adalah kira-kira hampir busuran dengan panah, dekat betul. Faham? Kena nak. Kena kulit ke kulit dah. Bukan kulit-kulit maknanya
Dekat betul lah, busung tapan itu dekat. Atau terlebih hampir lagi, maka mewahyu Allah Ta'ala kepada hambanya Jibril barang yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada ia mendustakan oleh hati Muhammad itu barang yang dilihatnya dan dengan matanya akan rupa Jibril yang asli. Mana itu hadis apa? Wahyu Allah Ta'ala tiada ia mendustakan oleh hati Muhammad. Dan Nabi Muhammad ni tak tipu. Dan melihat Jibril dengan matanya yang rupa yang asli. Umpama kan dah mana ni yang asli. Maka adakah kamu akan kamu bantahi hai musyrikin atas barang yang dilihatkan itu. Orang musyrikin ni ayat Al-Quran, ditanya orang musyrikin, kau bantah. Dan sungguhnya telah melihat Nabi pula atas Jibril atas rupanya yang asli itu pada kali yang lain tak kala pada Sidratul Muntaha ketika Mi'raj. Masa naik atas Sidratul Muntaha, Nabi nampak Jibril dengan rupa yang sebenar kali yang lain, kali kedua. Maka pada kayu bidara, ada kayu bidara ketika Mi'raj pada kayu bidara. Pada kanan Arash, pada ialah syurga yang namakan Jannatul Ma'wa. Ni dekat. Ada kayu bidara. Dekat syurga. Tak kala berbelit-belit oleh sidrat tak kala berbalik-balik oleh sidratu itu barang rupa yang berbalik-balik daripada rupa burung dan lain barang yang menghairankan dia. Ni kalau kat syurga ni memang dahsyat keadaan dia, tak dapat kita gambarkan dengan akal. Menghairankan akal, tiada berpaling oleh matanya dan tiada melalui pula ia daripada memandangkan barang yang tiada diizinkan dia. Nabi tengok macam-macam dahsyat sampai kan kata tak boleh nak berkelip lah, tengok dahsyat sangat. Sungguhnya telah melihat ia daripada beberapa tanda Tuhannya yang amat besar, daripada beberapa ajaib malakut ni kerajaan Allah, seperti rupa dua raf-raf ni ada binatang dulu yang hijau, keduanya yang memanahi langit, dan Jibril 600 sayapnya. Ni Allahu Akbar. Keadaan ni nak kita baca pun susah nak baca sebab dahsyat sangat keadaan ni. Terbelit lidah kita baca. Dahsyat. Faidatun, la ijma' segala ulama bahawasanya Isra' dan Mi'raj itu adalah keduanya itu dengan dia roh dan jasad. Ulama ijma' Nabi Isra' dan Mi'raj dengan roh dan jasad, dan adalah keduanya itu pada malam. Cerita Isra' Mi'raj itu pada malam, tak ada siang. Kalau kata siang tu sesat tadi tu. Yang satu daripada Mekah
dahulu daripada hijrah, sebelum hijrah, 1 tahun sebelum hijrah, dengan setahun kata setengah kemudian daripada mati Abu Talib dan Siti Khadijah. Ini berlakunya Isra Mi'raj ni selepas kematian 2 orang yang Nabi sangat sayang, cinta dan kasih, iaitu Abu Talib, iaitu bapa saudara dia, dan juga Khadijah, iaitu isteri yang dicintai dia. Nabi cinta sungguh Khadijah. Nabi tak kahwin. Nabi tak kahwin, lain. Selagi mana Khadijah hidup, Nabi tak kahwin lain. Faham tak faham? Tak faham tak apa. Lepas tu dah, kalau bukan kata yang lain Nabi tak cinta, tapi kalau orang tu betul-betul cinta betul, dia tak pandang lain dah. Tak faham, tak sudah. Ganas juga mana ni. Khadijah sedih. Antara kaedah Allah SWT nak membahagiakan, nak rasa, nak bagi suka hati pada Nabi SAW, dilakukan Isra dan Mi'raj ini. Ini kata para ulama. Pada malam Isnin, pada 7 likur hari bulan Rejab, 27 Rejab, dan tiada jatuh seseorang daripada anbiya yang terdahulu. Memang kalau dulu tu memang tak ada seorang Nabi pun tak pernah berlaku Isra dan Mi'raj kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata muallif afiyallahu anhu, antara Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Baitullah. Ini Nabi ni masa berlakunya Isra Mi'raj itu, antara Nabi SAW pada Baitullah di dalam Hijr Ismail. Nabi ni dimulakan Isra Mi'raj pada Hijr Ismail. Berguling di atas lambungnya. Nabi tengah inilah maknanya tengah tidur atas lambung dia. Yang kanan Nabi tidur. Antara dibukakan di antara dua kaki bapa dia, di antara 2 kaki bapa mudanya, bapa mudanya dan anak bapa muda, dan iaitu Hamzah dan Ja'far. Masa berlaku Isra Mi'raj itu, Nabi sedang bersama 2 orang, iaitu Hamzah dan Ja'far, anak Abu Talib. Tiba-tiba datang akan dia Jibril. Tiba-tiba Jibril asal tak ya? Dan Mikail datang jumpa Nabi, dan satu malaikat datang, maka menunggang mereka itu akan dia hingga didatangkan kepada Zamzam, dan Nabi bawa ke menanggung. Ni tiga orang malaikat apa? Tiga buah. Malaikat lah, 3 malaikat lah sedang. 3 malaikat ni dibawa Nabi ke telaga Zamzam. Nabi tengah tidur, dibawa ke telaga Zamzam. Itu dia. Mana ni? Bawa Nabi ke telaga Zamzam. Mana ni? Maka melentangkan mereka itu akan Nabi. Dia lentangkan Nabi. Mentang Nabi atas belakangnya. Maka adalah yang memerintahkan segala mentang belakang macam ni. Segala perkara itu Jibril yang perintah semua perkara. Chief operation dia Jibril. Maka membelah di dadanya daripada leher hingga ke bawah perut. Ni lentang macam ni, lentang ni leher hingga ke perut.
Kemudian maka berkata Jibril bagi Mikail, bawa olehmu dengan satu batal, satu mangkuk daripada air Zam-Zam, supaya aku sucikan hatinya. Azan. Padahal juga ni. Macam mana ni cerita ni? Allah, banyak lagi cerita ni. Baru masuk.